Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung perbincangan mengenai pembacaan Al-Quran untuk si mati. Kita bincangkan dengan panjang lebar pada minggu-minggu yang lalu pendapat ulama Hanafiyah dan juga Hanabilah dalam mazhab Hanbali. Pahala bacaan Quran sampai sama ada untuk orang yang hidup ataupun untuk orang yang telah meninggal dunia. Berbeza dengan pendapat Imam Syafi'i, ulama-ulama Syafi'iyah dan juga Malikiyah. Mereka mengatakan pahala tidak sampai kepada orang yang hidup ataupun kepada orang yang telah meninggal dunia. Cuma dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang masyhur daripada Imam Syafi'i, tidak sampai pahala bacaan Quran ini kepada si mati. Sebahagian daripada ashab ulama-ulama Syafi'i, mereka berpendapat sampai pahala bacaan Quran ini kepada si mati. Cuma di sana ulama-ulama mutaakhirin di kalangan ulama Syafi'i, mereka telah bagikan kepada dua bahagian, iaitu dipanggil al-ikhtiyar wa tarjih. Apa al-ikhtiyar wa tarjih? Al-ikhtiyar adalah pilihan, tarjih adalah melebihkan satu pendapat kepada satu pendapat yang lain. Kita lihat pendapat ikhtiyar. Apa itu ikhtiyar? Di kalangan ulama Syafi'i, mereka memilih wajhu alladhi qalahu ba'da ashabi Syafi'i. Mereka memilih satu wajah pendapat sebahagian ulama-ulama Syafi'i, iaitu sampai pahala bacaan Quran semata-mata bacaan sampai, walaupun selepas daripada bacaan, walaupun selepas daripada tilawah pembacaan Al-Quran, niat dia sampai. Di kalangan ulama Syafi'i, ulama yang terkemudian, mereka memilih al-jama', compilekan antara dua pendapat, iaitu pendapat Imam Asy-Syafi'i yang menyatakan tak sampai pahala bacaan Quran kepada si mati, dan juga menggabungkan dengan pendapat wajhul ashab, ulama Syafi'i yang menyatakan sampai. Mereka menyatakan sampai pahala bacaan Quran dalam dua situasi, iaitu baca Quran di hadapan mayat, iaitu di kubur, baca berhadapan dengan mayat, dan niat pahala bacaan sampai untuk si mati. Yang keduanya doa, itu sekiranya tidak berada di hadapan mayat, di hadapan jenazah. Kita bincangkan sebelum ini dalil-dalil ulama yang tidak setuju mengenai dengan pahala bacaan sampai kepada si mati. Mereka ada dalil mereka daripada Quran, daripada hadis. Dalil daripada Quran yang kita bincangkan dahulu, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Tak ada apa bagi manusia melainkan apa yang dia buat dekat dunia, itu yang dia akan dapat dekat akhirat. Dan juga daripada hadis Nabi, idza matal insan inqata'a anhu 'amaluh. Bila mati anak Adam, terputus semua amalan dia kecuali tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan ataupun doa anak yang soleh. Anak yang soleh berdoa untuknya. Dan yang ketiga, mereka menggunakan qiyas pembacaan Quran
qiyasu qiraatil Quran ala salah wa nahwiha. Mereka kiaskan pembacaan Quran ini ke atas solat. Dan seumpamanya, sebab baca Quran ini adalah fi'lun badaniyun, fi'il badan, perbuatan badan. Baca Quran, solat pun perbuatan badan juga. Jadi asal pada perbuatan badan ini tak boleh orang lain buat untuk seseorang yang lain. Sebab ibadat badan memang tak boleh. Tidak boleh kita buat untuk orang lain. Tuan badan kena buat. Seperti mana solat tak boleh solat untuk orang lain. Begitu juga dengan pembacaan Quran. Kemudian kita lihat ulama perbincangan golongan yang kedua, iaitu ulama-ulama yang mengharuskan. Mereka telah merot ataupun menyangkal beberapa dalil bagi grup yang pertama yang menyatakan tak sampai pahala bacaan Quran kepada si mati. Mereka jawab, ulama yang kata pahala sampai kepada si mati pahala bacaan Quran ini, mereka jawab kepada grup yang pertama yang menyatakan wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada bagi manusia melainkan apa yang dia usahakan. Wallati hiya umdatuhum fi ma dhahabu ilaihi bi ajwibatin minha. Mereka jawab dengan beberapa jawapan berdasarkan ayat tadi. Tidak ada apa-apa yang manusia akan dapat melainkan apa yang dia telah usahakan di kehidupan dunia. Jawapan yang pertama, apa dia? Ibnul Qayyim memilih pendapat ini, iaitu orang beriman sesungguhnya dia telah berusaha dengan keimanan dia, lintifa'ihi, untuk dia mengambil manfaat dengan keimanan dia tadi, bi'amali ikhwanihil mu'minin, dengan amalan saudara-saudaranya yang beriman yang lain. Sebab itu mengambil manfaat dengan pahala pembacaan Quran orang lain itu adalah dibenarkan. Sebab orang beriman, mereka berusaha di atas iman. Sebab apa berusaha di atas iman? Ada iman, maka barulah pahala bacaan orang lain boleh sampai kepada kita. Kalau tak ada iman, maka tidak akan sampai pahala bacaan orang lain kepada kita. Pendapat yang kedua, ikhtarahu Ibnu Taimiyah, pendapat yang dipilih oleh guru kepada Ibnu Qayyim, iaitu Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, dan juga selain daripada Ibnu Taimiyah. Dan telah mentarjihkan juga pendapat ini oleh Ibn Abil Izz rahimahullahu ta'ala. Mereka menyatakan apa? Okey. Mereka menyatakan apa? Annal mu'min, annal insan, seseorang manusia tidak memiliki melainkan apa yang dia usahakan di kehidupan dunia. Adapun usaha orang lain, iaitu pembacaan Quran ataupun selain daripada bacaan Quran, itu adalah milik kepada tuan badan yang berusaha. Sekiranya dia nak, dia boleh saja berikan pahala tadi kepada orang lain. Jika dia tak nak, maka dia boleh saja tak perlu berikan kepada orang lain. Ayat ini, untuk pengetahuan tuan-tuan, adalah tidak menafikan seorang lelaki, seseorang mengambil manfaat dengan sebab usaha orang lain. Hanya saja ayat ini menafikan dia memiliki bagi usaha orang lain. Apa beza dia?
kepada kita, nak bagi tahu kepada kita ayat ini, dia tidak menafikan seseorang itu boleh mendapat manfaat daripada orang lain. Orang lain yang buat, kita dapat pahala. Orang lain yang buat, beri pahala kepada kita, sampaikan pahala, kita dapat pahala. Ayat ni tak menafikan kita mendapat manfaat daripada bacaan orang lain. Hanya saja ayat yang kita bincangkan, wa allaysa lil insani illa ma sa'a, adalah menafikan kita tak buat apa-apa, tiba-tiba kita yang dapat manfaat. Mana sepatutnya yang mendapat manfaat orang yang buat, orang yang baca Quran, dia dapat. Ayat ini menafikan kita tak baca Quran, kita dapat, tapi tidak menafikan orang yang membaca Quran boleh kita mengambil manfaat daripada dia. Bukanlah milik kita pahala tadi, orang tadi berikan, sampaikan pahalanya kepada kita. Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala menyatakan, bal zahirul ayah haqqan la yukhalifu baqiyatan nusus. Zahir ayat Quran ini adalah benar dan tidak menyanggahi dengan nas-nas teks-teks yang lain. Kerana Allah Subhanahu wa taala bagi tahu, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Ini adalah benar kerana yang innama yastahiqqu sa'yu, dia berhak untuk mendapatkan apa yang dia usahakan, dia memiliki sebab dia usaha. Kama annahu yamliku minal makasib maktasabahu huwa, wa amma sa'yu ghairihi fahuwa haqqun wa milkun lidzalikal ghair la lahu. Apa yang dia usaha dia dapat, apa yang dia tak usaha, orang lain usaha, orang lain dapat, tapi dia boleh saja bagikan, sampaikan pahala kepada kita, kepada orang yang dah mati. Kemudian kita lihat perkara yang ketiga. Ada yang menyatakan ayat wa allaysa lil insani illa ma sa'a, ayat ini telah dimansuhkan dengan ayat Quran yang lain dalam surah An-Nisa ayat ke-11. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Ayah-ayah kamu dan juga anak-anak kamu, kamu tak tahu yang mana satu di kalangan mereka yang lebih dekat memberi manfaat kepada kamu. Tak guna satu lagi? Boleh. Okey. Pendapat yang menyatakan ayat ini telah dimansuhkan, ayat wa allaysa lil insani illa ma sa'a telah dimansuhkan oleh ayat surah An-Nisa ayat yang ke-11. Ini adalah qaulun naskhi, iaitu pendapat yang kata menaskhahkan ini diriwayatkan daripada Ibnu Abbas rahimahumallahu taala radhiyallahu taala anhuma. Pendapat yang keempat menyatakan wa allaysa lil insan. Insan di sini adalah bermaksud orang kafir, bukan orang beriman. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a.
Yang dimaksudkan daripada ayat al-insan wa allaysa lil insani illa ma sa'a, tidak ada apa-apa bagi manusia melainkan apa yang dia usahakan. Ada ulama menjawab al-insan di sini tidak ada apa-apa bagi manusia, tidak ada apa-apa bagi orang kafir. Daripada apa-apa kebaikan, melainkan akan dibalas kebaikan jadi kehidupan dunia. Di akhirat nanti tidak ada bahagian untuk dia. Adapun orang beriman, maka bagi dia apa yang diusahakan untuk diri dia, dan juga wa ma sa'alahu ghairuh, dan apa yang orang lain usahakan untuk dia. Orang beriman, dia usaha pun dia dapat, orang lain usaha untuk dia pun dapat. Berbeza orang kafir, untuk diri dia pun tak dapat, di akhirat nanti dunia dapat. Orang lain buat untuk dia pun tak dapat. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala telah menyatakan wa kathirun minal ahadith yadullu ala hadzal qaul. Kebanyakan daripada hadis-hadis menunjukkan ke atas pendapat ini, iaitu pendapat yang menyatakan wa allaysa lil insan, tidak ada bagi manusia iaitu orang kafir melainkan apa yang diusahakan dia dapat balasan di kehidupan dunia. Adapun orang beriman, sampai kepadanya pahala amalan soleh, sama ada dia yang buat ataupun orang lain yang buat untuk dia. Inilah pendapat yang dinukilkan daripada Rubai' bin Anas. Rubai' bin Anas, dia mendengar daripada Anas bin Malik dan juga Hasan al-Basri. Diriwayatkan daripada Rubai' bin Anas, Sulaiman At-Taimi dan juga Al-A'mash Ibn al-Mubarak dan juga yang lain-lain, riwayat perkara yang sama. Wa kana alim fi zamani, dia seorang yang alim, Rubai' bin Anas, pada zaman dia. Abu Hatim menyatakan Rubai' bin Anas saduq, dia adalah orang yang benar dalam percakapannya. Abu Muslim telah memenjarakan dia selama 9 tahun. Itu Rubai' bin Anas. Inilah pendapat yang kita kata wa allaysa lil insan. Pendapat menyatakan itu adalah al-insan, menunjukkan orang-orang kafir. Yang kelima, mereka jawab terhadap ayat tadi wa allaysa lil insani illa ma sa'a, iaitu ayat ini khusus kepada syar'u man qablana, syariat sebelum daripada kita. Dia bukan syariat kita. Kerana dalam ayat ini ada memberitahu suhufi Ibrahim wa Musa alla taziru waziratun wizra ukhra. Telah berkata yang demikian oleh Ikrimah, yang menyatakan ayat ini adalah syar'u man qablana, syariat sebelum daripada umat Muhammad. Apa dia? Wa allaysa lil insani illa ma sa'a, tidak ada apa bagi manusia melainkan apa yang dia usahakan. Itu adalah pendapat syariat sebelum daripada kita. Itu jawapan mereka lah, yang menyatakan sampai pahala kepada si mati, yang ayat ini adalah untuk syariat sebelum daripada kita. Pendapat yang keenam menjawab ayat yang kata tak sampai pahala bacaan kepada si mati, menyatakan al-ayah khassah bisayyi'at dunal hasanat. Ayat-ayat ini sebenarnya khusus kepada sayyi'at, perkara yang tak baik, bukan perkara yang baik. Wa allaysa lil insan, lam di sini bermaksud lam litakhsis, iaitu li bermaksud ala. Li ni maksud benda yang manfaat, tapi li di sini bukan maksud benda manfaat, bermaksud ala. Ala ini iaitu benda yang selalu tak baik. Tidak ada apa-apa ke atas manusia melainkan apa yang diusahakan, iaitu tidak ada apa-apa yang dibalas kepada manusia melainkan apa yang diusahakan daripada kejahatan. Itu maksud dia. Sebab lam ini ada kala dengan makna ala. Lam bila dengan makna ala,
bermaksud perkara tersebut tak baik. Dalam Quran, dalam surah Ar-Ra'd ayat 25 ada disebutkan, ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Bagi mereka itulah bagi mereka laknat. Dia letak lahum bukan alaihim. Sebab lahum dengan makna alaihim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, qala Allah taala berfirman, hadis qudsi, idza hamma abdi bi hasanatin, apabila hambaku teringin nak buat satu kebaikan, walam ya'malha, sedangkan dia tak buat lagi kebaikan tersebut, katabtuha lahu hasanatan, aku akan tulis, katabtuha lahu hasanatan, aku akan tulis untuknya kebaikan walaupun tak buat lagi. Fa in amilaha katabtuha 10 hasanatin, kalau dia buat maka aku akan tulis, Allah Taala kata, 10 kebaikan, ila 700 dhi'fin, sehingga sampai 700 kali ganda. Wa idza hamma bi sayyi'atin, apabila dia teringin nak buat satu kejahatan, walam ya'malha, tak buat lagi, lam aktubaha alaih, aku tak tulis kejahatan tadi untuknya. Fa in amilaha, sekiranya dia buat betul kejahatan tadi, katabtuha sayyi'atan wahidatan, aku tulis kejahatan tadi dengan satu kejahatan. Hadis riwayat Imam Muslim, dalam Sahih Muslim, menyatakan perkara yang kita sebutkan tadi. Hunaka ayat, di sana ada beberapa ayat yang banyak sebenarnya menunjukkan sampai sesuatu kepada manusia yang manusia tak usaha pun perkara tadi. Antaranya dalam suratul An'am ayat 160, man jaa bil hasanati falahu 10 amsalha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Siapa yang datangkan satu kebaikan, maka bagi dia 10 kali ganda, 10 kali ganda kebaikan tersebut. Siapa yang buat kejahatan, maka tidak dibalas melainkan seumpama kejahatan tadi, satu kejahatan dibalas dengan satu kejahatan. Wa hum la yuzlamun, sedangkan mereka tidak dizalimi. Amsalha falahu 10 amsalha, al-amsal 9 fawqa ma sa'a. Makna dia buat satu je, tapi 9 lagi tak buat, tapi dapat 10. Sepatut dapat satu je, tapi dapat 10. Mana benda yang manusia tak buat sampai kepada dia, sebab dia buat satu tapi dapat 10. Seperti itu juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah Taala melipat kali gandakan pahala kepada siapa yang Allah Taala kehendaki. Jawapan yang ketujuh berdasarkan ayat wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Ulama yang menyatakan pahala sampai, mereka jawab ayat ni sebenarnya laisa lil insan illa ma sa'a adlan wa lahu ma sa'a ghairuhu fadlan. Dari segi adlan, nak bagi tahu dari segi adlan, dari segi keadilan, bukan dari segi fadlan, kelebihan. Dan pendapat yang telah ditarjihkan oleh Imam Al-Alusi dalam tafsirnya, tafsir Al-Alusi, iaitu Ruhul Ma'ani, disebutkan apa? Tidak ada bagi manusia melainkan apa yang dia usahakan, itu yang dia akan dapat dari segi keadilan Allah. Tapi dari segi fadlan, kelebihan Allah, orang lain punya usaha dia boleh dapat. Lam dalam bahasa Arab makna dia lil milk, iaitu pemilikan. Wa allaisa lil insan, tiadalah apa yang manusia miliki melainkan apa yang dia telah usahakan. Jadi tidak wajib bagi manusia melainkan apa yang dia usahakan dengan diri dia. Apabila seseorang yang lain
buat sedekah untuknya, fala yajib lahu syai'un, maka tidak wajib sesuatu pun baginya, melainkan cuma kalau Allah Subhanahu wa taala nak, yatafaddal alaih bima la yajib lahu kama yatafaddal ala al-atfal bi idkhalihim al-jannah bighairi amal. Orang mati, kalau orang yang hidup, sedekahkan pahala sampai kepada dia. Sedekahkan pahala bacaan Quran, sampaikan untuk si mati. Sebenarnya si mati tak dapat apa-apa, cuma kita katakan Allah Ta'ala memberi kelebihan, keutamaan, tapi bukanlah benda tu benda yang wajib. Bima la yajibu alahu, bukanlah perkara yang wajib bagi si mati. Si mati tak ada apa-apa taklif, tanggungjawab, sebab dia dah mati. Tapi Allah Ta'ala boleh bagi pahala dengan sebab orang hidup sampaikan. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh saja bagi masukkan dalam syurga. Allah Ta'ala masukkan dalam syurga kanak-kanak tanpa sebarang amalan. Kanak-kanak mati Allah Ta'ala masukkan dalam syurga, dia tak buat amal apa pun. Iaitu semua daripada yatafaddal alaih. Allah Ta'ala punya kelebihan. Imam Al-Kasani dalam kitab Bada' As-Sana'i' dia menyatakan la imtina'a fil aqli aidan, tidak menjadi satu perkara yang pelik dari segi logik, iaitu sampai pahala bacaan Quran kepada si mati, kerana pemberian pahala daripada Allah adalah ifdal minhu, satu keutamaan, kurniaan daripada Allah, bukannya istihqaq alaih, bukannya perkara yang mesti ataupun yang berhak untuk si mati. Falahu an yatafaddal ala man umila li ajlihi bija'li thawab lahu kama lahu an yatafaddal bi'ata'i thawab min ghairi amalin ra'san. Allah Ta'ala boleh bagi, dia tak amal pun, tak buat apa-apa pun, orang lain sampaikan, itu semua milik Allah, kurniaan Allah, Allah Ta'ala boleh bagi. Perkara yang ke-8, mereka jawab terhadap ayat wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Sesungguhnya orang lain lamma nawa dzalik qira'atul Quran 'alal mayyit, bila mana seseorang baca Quran niatkan kepada si mati, sara bimanzilatil wakil anhu, jadilah orang yang si pembaca tadi seolah-olah dia berada pada tempat wakil, mewakili bagi pihak si mati. Jadilah usahanya sebenarnya seperti usaha si mati, sebab dia jadi wakil. Dalam kitab Majma' Al-Bayan karangan At-Tabrasi. Kemudian dalil yang kedua, ulama yang tak setuju, yang kata tak sampai pahala bacaan ni kepada si mati, mereka berdalilkan ayat Quran yang kedua, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, bagi manusia apa yang dia usaha dan mudarat kepada manusia apa yang diusahakan benda yang tak baik. Sesungguhnya ayat ini menunjukkan ala mazhabihim bimafhumiha, mengikut mazhab mereka dengan kefahamannya, iaitu laisa laha ma kasaba ghairuha, tidak ada apa bagi manusia apa yang orang lain usahakan. Mana dia usaha dia dapat, orang lain usaha dia tak dapat. Mafhum ini sebenarnya mukhalif, bertentangan bagi mantuk al-ayah. Mantuk iaitu literal, teks ayat dan juga hadis, ayat Quran dan juga hadis yang menunjukkan manusia ini ma sa'a ghairuhu lahu, apa yang orang lain usaha dia akan dapat juga. Fala yakunu ma'mulan bil mafhum idza 'aradahu al mantuq, maka tidak diamalkan dengan mafhum apabila mafhum tersebut bertentangan dengan mantuq, dengan perkara teks. Kita satu ada teks, satu benda yang kita panggil satu benda yang tersurat dan juga tersirat. Benda yang konteks secara literal, bila mana bertentangan dengan kefahaman tadi ditolak, tidak diamalkan sebab bertentangan dengan teks. Samalah seperti ini, bila mana kita katakan dalam ayat ini
menyatakan laha makasabat wa 'alaiha maktasabat, tidak ada bagi manusia apa yang orang lain usahakan, apa yang orang lain usahakan. Jadi ayat ini sebenarnya itu mafhum, tak ada untuknya apa yang orang lain usahakan. Sedangkan Quran mantuk al-ayah, teks ayat tu kata bagi dia apa yang dia usaha. Mafhum kata tidak ada baginya apa yang orang lain usahakan. Jadi bermaksud bertentangan. Mafhum ni kefahaman yang tersirat daripada ayat ini bertentangan dengan mantuk, iaitu teks literal daripada ayat Quran dan juga hadis yang menunjukkan bagi manusia apa yang orang lain usahakan untuk dia dapat. Jadi bila mana tak dapat, maka mafhum tadi tidak diamalkan. Kemudian kita lihat ayat Quran menunjukkan ke atas ikhtisasul amal bi fa'ilihi, iaitu amal yang spesifik untuk si pelaku, ala wajhil jaza' ala wajhi sadaqah wal hibah. Makna dari sudut ganjaran, bukan dari sudut sedekah dan juga hibah. Falam tanfi al-ayatu intifa' al-insan bi amali ghairihi la ala wajhil jaza'. Ayat ni tidak menafikan manusia boleh mengambil manfaat dengan amalan orang lain, tetapi bukanlah ala wajhil jaza', bukan di atas cara balasan. Orang lain buat balasan, orang lain baca Quran, balasan baik baca Quran dapat pada orang lain, tak, dapat kepada diri si pembaca. Bukan dari sudut pembalasan ganjaran. Jadi dalam ayat ini menunjukkan wa allaysa lil insani illa ma sa'a, tidak ada apa bagi manusia illa ma sa'a, melainkan apa yang dia usahakan adalah spesifik untuk amal perbuatan kepada si pembuat, dari segi mendapat ganjaran, tetapi bukan dari sudut sedekah dan juga hibah. Sebab ayat ini tidak menafikan manusia akan boleh mengambil manfaat dengan amalan orang lain. Ayat ini tidak menafikan. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Kemudian kita lihat mengenai dengan hadis Nabi. Ayat Quran dah habis. Hadis Nabi kata idza mata banu adam in qata'a amaluhu illa min thalath. Apabila matinya ada anak Adam, terputus semua amalan dia kecuali 3 perkara. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala istidlal kamu dengan hadis yang Nabi menyatakan tadi idza matal abdu in qata'a amaluhu, bila mati anak Adam terputus amalannya. Istidlal saqitun. Istidlal ini adalah gugur, kerana dalam hadis tadi tak sebut in qata'a intifa'uhu. Apabila mati anak Adam terputus amalan, tak kata terputuslah manfaat amalan, tak ada. Terputuslah amalan, tidak pula dinyatakan terputuslah mengambil manfaat dengan amalan, tak ada. Itu perbezaan dia. Bila Nabi kata bila mati anak Adam terputus amalan memang tak boleh buat dah sebab dah mati. Hanya sahaja akhbaru an inqita'i amalih, Nabi nak beritahu terputusnya amalan. Adapun amalan orang lain tak terputus bagi dia. Amalan dia terputus, amalan orang lain tak terputus, masih sampai kepada si mati. Fa in wahabahu lahu faqad wasala ilaihi thawabal amil la thawaba amaluhu huwa. Sekiranya orang lain bagi hadiah pahala untuk dia bacaan Quran, maka sampai, tapi bukan sampai pahala dia, bukan sampai pahala orang yang baca tu sampai kepada si mati. Bukan si mati tu yang dapat pahala bacaan Quran, tetapi disebabkan
orang lain bagi dekat dia. Hadis kharijun an mahallin niza' wa huwa qira'atul Quran al-mayyit, terkeluar daripada perbincangan kita, iaitu pembacaan Quran bagi pihak si mati, kerana hadis yang kita datangkan tadi, bisadadil insan nafsihi bil maut duna amali ghairihi, iaitu manusia itu sendiri yang mati, tak boleh buat amalan, bukan amalan orang lain. Itu point dia. Apabila mati anak Adam, terputuslah amalan si mati untuk diri dia, tetapi untuk orang lain amalan tak terputus sampai kepada dia. Kemudian kita lihat sikit lagi, 5-10 minit lagi, iaitu golongan grup yang pertama, yang mana kata tak sampai pahala bacaan Quran kepada si mati. Mereka jawab balik kepada grup yang kedua yang kata sampai. Mereka jawab apa? Mereka kata perkataan ayat Quran yang menyatakan telah dimansuhkan, wa allaysa lil insani illa ma sa'a, telah dimansuhkan dengan ayat aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a, iaitu ayah kamu, anak kamu, kamu tak tahu yang mana satu lebih memberi manfaat kepada kamu. Ayat ini telah memansuhkan ayat suratul Najm tadi, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Pendapat itu sebenarnya pendapat yang tidak sahih. Kita tak terima pendapat itu. Kerana apa? Bila sebut pemansuhan, tidak akan terjadi melainkan ketika berlaku ta'arud, pertembungan. Macam mana maksud pertembungan? Iaitu ayat pertama contoh mengatakan pahala kepada si mati tak dapat, tiba-tiba ayat kedua dapat. Itu barulah kita panggil telah memansuhkan hukum yang pertama. Tapi masalah pemansuhan ini tidak jadi dia mansuh kerana tidak berlaku kontradiksi antara dua. Pertembungan tak berlaku. Tak berlaku pertembungan antara dalil. Dan tidak memungkinkan kita kumpul wa taufiq wa tarjih bainaha. Tak boleh juga kita compilekan dan kita tarjihkan, kita lebihkan yang mana, mengutamakan mana satu yang pendapat lebih kuat. Wal jam'u bainal ayataini ghairu muta'azzir wala mumtani'. Sebab mengumpulkan antara dua ayat tadi tidak ditegah, tidak ada keuzuran, boleh saja. Fa innal abna, kerana anak-anak ini dia ikut ayah dia di akhirat nanti. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Anak-anak di akhirat nanti mereka ikut ayah mereka. Seperti mana mereka ini di kehidupan dunia ikut ayah mereka, di akhirat pun sama. Tabaiyah ini, pengikutan ini, min karamatil aba, iaitu nak menyatakan tingginya kemuliaan ayah dan pahala mereka yang mana mereka dapatkan dengan usaha mereka sendiri. Adapun anak-anak tadi, mereka ikut ayah mereka fid darajah bila sa'yin minhum, mereka tak usaha kuat macam ayah mereka, tapi mereka sampai ke tempat ayah mereka. Fa hadza laisa lahum wa innama huwa lil aba. Sebenarnya sampai mereka ke darjat yang tinggi anak ini adalah bukan laisa lahum, bukan bagi mereka, tetapi adalah bagi ayah-ayah mereka yang telah bersusah payah. Tapi Allah Subhanahu wa taala aqarra a'yunahum, memberi kesejukan mata kepada ayah ni dengan anak-anak zuriat mereka ikut sekali mereka ke syurga. Wa tafaddala 'alal abna, Allah Taala mengutamakan anak ini bi syai'in lam yakun lahum, dengan sesuatu yang tidak ada bagi mereka, kama tafaddal bidzalika 'alal wildan wal hurul 'ain wa ghairihim, seperti mana Allah Taala utamakan berikan wildan, pemuda-pemuda, bidadari pelayan syurga dan juga bidadari, dan selain daripada mereka Allah Ta'ala boleh beri
begitulah Allah Ta'ala boleh juga memberi anak-anak ini untuk bersama dengan ayah mereka. Yang kedua, mereka menyatakan ayat ini adalah khabar, lam yatadamman taklifan. Ayat ini adalah khabar, pemberitahuan, fakta, dan tak terkandung pun perintah dalam ayat ini. Dalam ayat apa itu? Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Dan juga aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Tidak ada pemansuhan pada khabar, kerana mansuh ini pada hukum hakam, pada perintah. Pada khabar tak berlaku mansuh. Dalam tafsir Al-Alusi menyebutkan perkara ini. Ayat ini muhakkamah, ayat yang jelas, yang muhakkamah, dia tidak boleh dimansuhkan. Ayat yang muhakkamah tak boleh dimansuhkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Yang terakhir, yang kedua, sebenarnya banyak lagi sampai 4. Yang dikehendaki dengan insan, wa allaysa lil insan. Insan ini, ada ulama jawab tadi, dia kata insan ni maksud orang kafir, bukan orang beriman. Pendapat ni pendapat lemah, kerana siyaqul ayat, konteks cerita ni menunjukkan ke atas umum. Kita lihat saja ayat sebelum dia. Alla taziru waziratun wizra ukhra wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al-jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Jadi dalam ayat itu adalah umum sebenarnya. Tidaklah menanggung orang lain, tidaklah menanggung seseorang dosa orang lain. Umum, tidak khusus untuk orang kafir, tak. Dan ayat selepas daripadanya, wa anna sa'yahu sawfa yura, bahawasanya usahanya kelak akan diketahui. Siapa dia? Umum, siapa saja. Thumma yujzahul jazaa'al awfa, dan dibalas dengan balasan yang paling sempurna. Tak disebutkan pun, tak disebutkan orang kafir dalam ayat ni. Menunjukkan ayat ni umum, pada kebaikan pun boleh, pada kejahatan pun boleh, secara qat'i. Jadi mana ayat ni merangkumi orang kafir dan juga orang beriman. Wa takunu lam fi qawlihi ta'ala, dan lam pada lil insan adalah lil jinsi, iaitu jenis manusia. Bila sebut jenis manusia, merangkumi setiap manusia, tak kira orang beriman ataupun orang kafir, tak kira orang baik ataupun orang jahat. Wa man idda'a takhsis bil kafir, siapa yang dakwa wa allaysa lil insani illa ma sa'a, siapa yang mendakwa al-insan itu membawa makna orang kafir, maka tak dapat tidak. Wa man idda'a takhsis, siapa yang mendakwa dispesifikkan al-insan dengan makna kafir, maka fa'alaihi bid dalil, maka dia perlu datangkan dalil. Cukup sekadar itu loh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kefahaman kepada kita. Ada apa-apa soalan? Tahlil arwah. Tahlil arwah pun bacaan Quran juga. Cuma tahlil arwah jadi doa. Doa tu yang menyebabkan ulama, kemudian Syafi'i dia kata sampai. Sebenarnya baca Quran ini mazhab Syafi'i tak sampai, Imam Syafi'i tak sampai. Ulama Syafi'i ada kata sampai pahala dia, bacaan Quran. Tapi bila kita sebut tahlil, bacaan Quran juga, tapi tak semata-mata baca Quran. Dia sekali dengan dikompilekan dengan apa? Zikir. Tak cukup dengan zikir, ditambah pula dengan doa. Doa ni confirm sampai. Bila sebut doa, tak ada ulama kita tak sampai. Ijma' di kalangan ulama kita doa sampai. Sebab tu sembahyang jenazah ada doa, doa kepada si mati, kita sampai. Sebab dia ijma', sebulat suara di kalangan ulama mengenai dengan doa ni sampai. Tapi mengenai dengan bacaan Quran itu ulama berbeza pendapat. Jadi bila dalam tahlil kita tu sebenarnya ada perbezaan pendapat, tapi bila ada doa, ulama Syafi'i kata sampai. Begitu juga dalam mazhab Maliki,
kata sampai bila dia doa. Dalam mazhab Maliki confirm dia kata sampai. Bila mana ada doa. Bila ada doa, dia kata confirm sampai. Tak perlu niat pun tak apa. Doa je, sebut nama je. Tapi dalam mazhab Syafi'i sama juga, untuk lebih selamat maka kita titipkan doa di akhir. Jadi sebenarnya bolehlah tahlil sebab kita ada bacaan doa, tak semata-mata Quran. Sebab Quran ikut mazhab kita tak sampai. Itu pendapat yang masyhur. Tapi sebab kita ada bacaan doa. Okey. Semoga Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada kita. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.